Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillah. Jadi kita bertemu kembali hari ini cikgu akan bincangkan kertas 1 MRSM tahun 2023 yang mana kita akan bincangkan insya-Allah 40 soalan. Okey, terus pergi kepada soalan nombor 1. Antara kuantiti fizik berikut yang manakah kuantiti vektor? Apa maksud kuantiti vektor? Dia mesti mempunyai magnitude dan arah. Okey Okey, jadi jawapan A, suhu termodinamik adalah bukan kuantiti vektor. Sebab apa? Dia tidak ada arah kan? Tenaga kinetik pun tak ada arah. Sebab dia tenaga. Tenaga ni dia satu benda kuantiti fizik lah. Dia bukan tidak. Dia hanya mempunyai magnitude tanpa arah. Arus elektrik pun sama, tak ada arah. Yang ada adalah berat. Iaitu W sama dengan mg. Okay? Yang mana yang menyebabkan dia jadi kuantiti vektor? Graviti ni. Graviti adalah kuantiti vektor, iaitu pecutan graviti yang mana dia sentiasa menghala ke arah pusat bumi. So, berat adalah kuantiti vektor. Okey, seterusnya. Okey, soalan 2. Raja 1 menunjukkan graf perubahan tenaga kinetik bagi fotoelektron yang dibebaskan pada logam litium pada frekuensi cahaya yang berlainan. Okey, kamu kena tengok graf ni So, kita ada graf kinetic energy dalam unit elektron volt melawan frekuensi dalam unit hertz. Okay, sekarang ni dekat sini ni kita dah tahu bahawa bila dia memotong paksi X, yang ini adalah F0 ataupun kita panggil sebagai frekuensi ambang, threshold frekuensi. Jadi kat sini kita boleh baca lah berapa dia punya bacaan, iaitu 5.4. 5.4. Okey. Dia sebut daripada graf tentukan nilai tenaga kinetik bagi litium tersebut apabila frekuensi cahayanya ialah 8 kali 10. Okey. Yang ni dia bagi 8, kita kena buat interpolation. 8 ni kita naikkan ke atas. Naik ke atas. Okey. Dan pantulkan ke paksi Y. Maka kita terus dapat jawapan kat sini lah. Kalau dia tanya threshold frekuensi 5.4 tadi lah. Kan? So jawapannya adalah 1.2 EV. Terus dapat jawapan darat Okey, soalan seterusnya. Soalan senang, kita laju sikit. Okay, Raja menunjukkan seorang pelajar dari titik X ke Y. Ini dia punya point dia. Bergerak ke Y, kembali ke Z. Okey, dia pergi sini, nombor 2 dan patah balik ke sini. Okey, dari segi ini kita melibatkan dua kuantiti fizik, iaitu jarak dengan sesaran. Kalau jarak kita campurkan semua. Okey, kalau daripada X pergi ke Y, patah balik ke Z, kita campurkan semua. Tapi kalau sesaran dia hanyalah titik awal hingga ke titik akhir. So ini saja jarak dia, iaitu XZ. Okey, ini soalan senang lah, kita laju Okey, seterusnya. Next. Soalan nombor 4. Raja menunjukkan graf laju melawan masa sebuah lori mainan. Okey. Dalam graf ini kita banyak perkara lah yang kita kena tahu. Yang pertama, kecurunan ni mewakili dia mewakili apa? Dia mewakili pecutan. So ni adalah pecutan seragam. Kalau kat sini pula dia adalah pecutan sifar. Dan kat sini pun sama macam tadi pecutan seragam Bila ada kecurunan maka ada pecutan seragam, iaitu hal laju bertambah. Sebab graf ni adalah graf hal laju. Lawan masa kita boleh sebut dalam dua keadaan. Sama ada nak sebut dari segi pecutan ataupun hal laju. Kalau OA kita boleh sebut hal laju bertambah atau pecutan seragam. AB, hal laju seragam atau pecutan sifar. Sebab kalau hal laju seragam memang tidak ada perubahan hal laju. Contohlah kita bagi katakan 80, hal laju akhir dia 80, hal laju awal pun 80. Bahagilah dengan berapa masa pun, berapa puluh jam pun, maka dia akan tetap dapat kosong lah. Sebab yang ni katalah bagi 5 minit lah kan, ataupun 5 saat, tetap dia akan dapat 0 meter per second square. Sebab tu kita kata bila hal laju dia adalah seragam, maka pecutan dia adalah sifar. Senang kan? Yang ni sama juga pecutan seragam ataupun hal laju bertambah. So soalannya apa? Antara berikut perbandingan manakah yang betul? Pecutan OA lebih besar dari BC. Nampak dah memang betul. Sebab apa? Kita tengok dia punya kecurunan. Lagi bertambah kecurunan, lagi bertambah pecutan. Okey, ini betul, tapi kita tengok juga jawapan lain. Pecutan OA lebih kecil. Salah. Pecutan AB lebih besar dari BC. Mana AB?
Mana pula AB ada pecutan dia kosong. Kan? So yang ni pun salah. Dan pecutan OA sama dengan BC. Tidak. Kalau kecurunan sama, then boleh. Baru kita kata sama. So jawapannya adalah A ya. Alright, seterusnya. Soalan nombor 5. Cikgu rasa kena kecilkan sikit lah. Bagi nampak secara besar. Ini kecil sangat. Okey. Raja 4 menunjukkan bulu pelepah dan bola logam yang dijatuhkan pada masa yang sama dari ketinggian sama. Ini poin penting. Masa sama, ketinggian sama, dia sampai dua-dua kat bawah sama. Bermaksud pada keadaan ini hanya boleh berlaku bila mana kalau kita abaikan air friction ataupun rintangan udara. Kalau kita abaikan rintangan udara baru boleh berlaku keadaan macam ni, ataupun nak mudah kita jatuhkan dalam vacuum lah. Kan? Okay, so ini kita namakan sebagai free fall ataupun jatuh bebas. So jawapannya adalah bulu pelepah sampai tanah masa yang sama jika ketupatan tak ada kaitan dengan ketupatan, bentuk tak ada kaitan dengan bentuk, melainkan kalau di udara bentuk dan juga luas permukaan memainkan peranan. Sebab apa? Kalau lagi tinggi rintangan udara, lagi lambatlah benda tu jatuh. Contoh macam bulu ayam dengan bola kan. Ni dia ada kaitan juga dengan satu lagi konsep tapi tak termasuk dalam syllabus kita, iaitu terminal velocity. Nanti mungkin kamu masuk ke level yang lebih tinggi, kamu akan faham lah apa maksud terminal velocity, yang mana dia mencapai suhu pula dah. Bila mencapai pada hal laju yang sama tu, dia dah tidak memecut. Tetapi yang ni lambat untuk mencapai terminal velocity, maka dia akan masih memecut, maka dia lebih cepat sampai di dalam udara. Tapi dalam vacuum, dua-dua akan sampai pada waktu yang sama. Okey, berat kedua-dua objek diabaikan. Berat memang tidak mempengaruhi ya. Berat memang tidak mempengaruhi dia punya pecutan. Sebab yang berubah bila mana berlaku jatuh bebas ni, yang pertama kita kena faham. EP, potential energy, dia akan berkurang. Sebab apa? Dia menyebabkan formula mgh. Kalau H tu berkurang, maka tenaga keupayaan juga akan berkurang. Tenaga kinetik pula, dia akan bertambah. Kenapa? Sebab dia setengah mv square. Ni hal laju ni bertambah tau. Semakin jatuh dia semakin bertambah hal laju dia. Bila kalau V bertambah, maka kalau kita kata momentum pun akan bertambah juga. Sebab V bertambah, maka momentum akan bertambah. Kan? Apa lagi yang menyebabkan V? Ni tenaga kinetik, hal laju bertambah. Yang tidak berubah adalah acceleration. Ini adalah mala ataupun constant lah. Okay. Pecutan yang kekal iaitu bersama dengan G. A sama dengan G sama dengan 9.81 meter per second square. Inilah pecutan graviti yang mana bertindak ke atas kedua-dua objek ni. Ini tak berubah. Cuma soalan ni dia tak tanya macam tu lah. Dia tanya akan sama jika kita abaikan rintangan udara. So jawapannya adalah D. Okay, next. Raja menunjukkan sebuah kapal ketebang memerlukan landasan yang panjang untuk mendarat. Nampak? Memanglah desain dia besar, maka inertia dia pun besar. Ini dapat diterangkan oleh mana datang kegravitasi Mr. Newton. Dia melibatkan hukum inertia. Yang ni pula apa? Yang ni melibatkan daya ataupun daya impuls, kadar perubahan momentum. Alright. Dan hukum gerakan Newton ketiga adalah action reaction. Okey, daya dan daya tidak balas. Action reaction force. Okey. Ini kita panggil dia action reaction. Action reaction force. Okey, daya tidak balas lah Okey, seterusnya soalan nombor 7. Allah, lato-lato. Okey, Raja menjaga lato-lato yang menggunakan dua bola plastik yang keras. Okey, poin dia kat sini, bola plastik yang keras. Plastik keras yang digunakan menghasilkan bunyi berdenting yang kuat apabila berlanggar. Yes, ada perkataan berlanggar. Maksudnya dia menyebabkan momentum. Okey, momentum. Cuba kita tengok. Mengapakah plastik keras digunakan? Sudah pastilah melibatkan inertia. Tidak, inertia ni mesti kena tambah jisim. Baru bertambah inertia. Tingkat geseran, ini mungkin kita belum belajar lah. Iaitu apa nama pemala geseran mu. Ini belum belajar. Tapi nak tingkatkan geseran ni kita ambil permukaan yang lebih kasar biasanya kan. Okay, so bukanlah mengurangkan momentum. Tidak. Yang ni kita nak menambahkan impuls ataupun daya impuls. Iaitu mengurangkan masa impak. Maka impulsive force ataupun
Impas dia apa? Daya impas. Daya impas dia akan meningkat. Formula yang tadi lah. MV tolakkan dengan MU, bahagikan dengan T. Kalau T ini berkurang, masa dia akan bertambah. Bila mana berkurang? Bila dia lantun dengan sangat cepat. Kan? Berkurang masa, daya dia akan meningkat. Lepas tu dia boleh ni sebab cuba dia guna bola yang lembek. Dia absorb baru nak pantun. So masa pada waktu itu daya dia akan berkurang disebabkan masa yang panjang. Okay, kita kena tengok juga aplikasi kepada daya impuls ni. Yang mana kita perlukan masa yang sangat singkat, ada juga yang kita perlukan masa yang panjang. Okay, alright, next. Nombor 8. Raja menunjukkan angkasa memakai suit angkasa lepas berjisim 82 kg. Okey. Dia mendapati bahawa pergerakan di permukaan bulan lebih mudah. Ya. Daripada di bumi dengan memakai suit yang sama, of course. Sebab apa? G kita 9.81 meter per second square. Ini pecutan graviti ataupun daya graviti dia adalah 9.81 Newton per kilogram. Ini di bumi. Kalau di bulan dia hanyalah 1/6 ataupun 1/6 daripada nilai ni. Newton per kilogram. Maka apa yang berlaku? Berat akan berkurang. Okay? Maka berat dia, ini pecutan graviti di bulan. Berat T akan berkurang. Jisim tak berubah. Jangan salah faham ya. Jisim tak akan berubah sebab jisim kekal di mana-mana keadaan. Di angkasa lepas ke, di mana ke, dia tak akan kekal. Duduk di planet mana pun sama jisim. Jisim sebab kuantiti jirim di dalam objek ni. Kalau kita ni, contohlah kan, kita memang terjadi pada sel-sel, molekul-molekul. Tapi yang atom-atom ni, yang fizikal ini, dia memang kekal sama. Okay, jisim kekal tidak berubah. So soalannya apa ya? Dia akan menerangkan situasi di atas dengan betul. Kekuatan medan graviti lebih tinggi? Tidak, lebih rendah. Berat sud lebih rendah? Ya, benar. Jisim sud lebih tinggi? Tidak berubah. Patutnya tidak berubah, jisim tak berubah. Jisim angkasa lebih rendah? Tidak. So jawapan adalah B lah. Okay, next. Pernyataan manakah yang betul tentang Kepler kedua? Okay, Kepler ni kita boleh ambil yang ni ya. Kepler. Okay, jadi macam mana kita nak hafal hukum Kepler ni? Okay, ni ada tips untuk kita hafal. Iaitu kamu tulis Kepler ni. Yang ni E ni iaitu berbentuk elips. Elips tu apa? Orbit yang planet yang mengelilingi matahari berbentuk elips. Ini hukum Kepler yang pertama. Hukum Kepler yang kedua pula adalah luas. Luas ni hukum Kepler kedua yang menyatakan luas dengan masa yang sama tu kan. Kalau kamu tengok lukisan itu, okey, ni matahari. Luas yang dicakupi adalah sama, sekiranya masa yang diambil adalah sama. A, B, C, D. Okey, luas ni. Alright, ini hukum Kepler yang kedua. Dan hukum yang ketiga, ni kita guna bahasa Inggeris, iaitu kita guna radius. Okey, yang mana yang ketiga ni jejari tu. Kalau kita terlukis macam ni lah. Ni orbit yang pertama. Ini orbit yang kedua. Katakan kalau bukan matahari, bukan bumi lah. Kita ada satelit satu di sini dan juga satelit dua. Tak kisahlah satu dua. Yang penting kalau sini R1, sini T1. Kalau sini R2, maka inilah T2. Ini untuk hukum Kepler yang ketiga. Alright. Yang ni ditanya yang mana satu melibatkan hukum Kepler yang kedua. Dia adalah melibatkan luas. So garis yang menyambungkan, tengok jawapan A. Garis yang menyambungkan planet dengan matahari akan mencakupi luas yang sama dalam selang masa yang sama. Yang ni memang yang kedua. Ini betul lah ni. Yang B apa? Orbit bagi setiap planet adalah elips dengan matahari berada satu daripada fokusnya. Inilah apa? Inilah yang pertama. Yang ni kuasa 2 tempoh. Orbit planet adalah bergerak terus dengan kuasa 3 jari orbitnya. Ini adalah yang ketiga. Ini yang 3. Ini yang 2. Ini yang 1. Terbalik ni. Oh, silap. Ini yang 1, ini yang 2. So, jawapanlah A. Okey, soalan seterusnya. Okay, nombor 10. Raja 8 menunjukkan sebuah roket dilancarkan bagi menghantar satelit buatan manusia ke angkasa lepas. Right. Mengapakah roket tersebut memerlukan kuantiti bahan api yang banyak? Iyalah kan, memang nak melepas daripada
tarikan graviti bumi, iaitu mestilah ni hal laju dia mesti 2 gm/r. Okay, ini formula bagi apa ni? Formula bagi hal laju lepas, escape velocity. Dia beza sikit dengan hal laju linear. Laju linear sama dengan gm/r. Okay, so dia ada 2 kat depan ni untuk hal laju lepas, iaitu dia memerlukan, mari kita tengok jawapan dia. Menghasilkan kuasa roda yang tinggi bagi membolehkan roket mencapai hal laju lepas. Ya, inilah ni. Menghasilkan laju tinggi supaya dapat bergerak lebih jauh. Tidak, tak semestinya. Menghasilkan momentum yang besar, ia memang besar, tapi mesti melebihi hal laju lepas. Mengatasi jisim roket yang besar, memang iya, tapi mesti apa orang kata, nak menghasilkan pecutan itu ataupun hal laju tu yang mesti lebih daripada hal laju lepas. Sebab hal laju lepas nak keluar daripada bumi lebih kurang 11.2 km/saat. Inilah nilai dia. Yang perlu dilepasi oleh roket, barulah dia boleh keluar daripada planet bumi kita ni. Kalau kat Marikh mungkin slow sikit, rendah sikit. Sebab apa? Jisim dia kecil. Ni jisim dia kecil, jisim planet kecil, maka nilai dia lebih rendah. Alright. So jawapan dia A lah.